Assalamualaikum, saya Ros Hasnayati binti Hashim, pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak semester September 2022 daripada Alustar, OUM Alustar. Tugasan saya pada kali ini adalah berkenaan 9 cara berkomunikasi dengan ibu bapa untuk guru. Makluman kita semua, manusia berkembang melalui komunikasi yang baik dan berkesan. Melalui komunikasi, kita dapat mengenal diri kita sendiri dan juga orang lain. Komunikasi adalah mengenai membina pertalian dengan orang lain. Definisi komunikasi menurut John 1996, komunikasi adalah pertukaran maklumat di antara penyampai dan penerima maklumat di kalangan pelbagai pihak. Komunikasi juga adalah salah satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu lain ataupun sekumpulan individu yang lain. Komunikasi terbahagi kepada dua, iaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara individu lebih daripada seorang. Proses komunikasi ini sangat berkesan kerana melibatkan unsur maklum balas serta berdasarkan lapangan yang sama. Manakala komunikasi intrapersonal pula adalah kontemplasi intuitif, pemikiran taakulan serta meditasi, iaitu bercakap dengan diri sendiri ataupun monolog. Seorang guru tabika memerlukan satu komunikasi yang berkesan untuk berdepan dengan kanak-kanak dan juga ibu bapa. Melalui komunikasi yang berkesan dapat menyampaikan maklumat kepada kedua belah pihak. Antara kaedah yang boleh digunakan pakai untuk keberkesanan komunikasi di tabika saya antaranya adalah terdapat 9 cara yang boleh diguna pakai, iaitu yang pertama, dapatkan keutamaan ibu bapa. Yang kedua, panduan belajar ibu bapa ataupun panduan belajar matematik untuk ibu bapa. Video pengajaran. Yang keempat, laman kelas Google. Yang kelima, surat berita. Yang keenam, aplikasi mesej. Yang ketujuh, tinjauan ibu bapa. Yang ke-8, CJ tingkah laku yang baik untuk anak-anak. Yang ke-9 adalah fail hasil kerja kanak-kanak. Bagi menghuraikan ke-9 cara komunikasi tersebut adalah seperti yang pertama, iaitu dapatkan keutamaan ibu bapa. Di sini saya berpendapat mendapatkan keutamaan ibu bapa itu adalah penting kerana ibu bapa boleh memberitahu guru mengenai masa, hari dan ketika yang sesuai untuk mereka berbual ataupun berbincang dengan guru mengenai prestasi anak-anak masing-masing. Mendapatkan keutamaan ibu bapa boleh kita buat melalui cara mengirim surat ataupun borang yang dipersetujui oleh ibu bapa mengenai tarikh dan masa yang sesuai. Manakala yang kedua pula, panduan belajar matematik ibu bapa. Guru boleh mengirim kertas kerja untuk anak-anak belajar matematik di rumah. Di samping itu, guru-guru juga mengirimkan contoh kertas kerja tersebut seperti gambar raja ataupun formula-formula yang ibu bapa boleh ikuti untuk mengajar anak-anak mereka membuat kerja rumah matematik di rumah masing-masing. Manakala komunikasi yang ketiga pula ialah melalui video pengajaran. Guru boleh membuat satu video pengajaran, contohnya seperti lipatan. Kebanyakan ibu bapa yang tidak mahir dalam pengajaran lipatan, dan ibu bapa boleh memberi tumpuan yang sepenuhnya pada anak-anak ketika di rumah, kerana bila di tabika guru-guru tidak sempat untuk memberi fokus kepada setiap kanak-kanak yang ada di kelas. Jadi
guru boleh membuat satu video tutorial ataupun video pengajaran lipatan, contohnya lipatan kucing, lipatan burung, dan yang boleh menarik perhatian anak-anak untuk dilakukan ataupun dibuat di rumah bersama dengan ibu bapa. Untuk komunikasi yang seterusnya pula adalah laman kelas Google. Melalui laman kelas Google ini, guru-guru boleh membuat ataupun membina satu latihan di dalam laman kelas Google tersebut, dan boleh guru-guru boleh kongsikan link setiap laman kelas Google itu kepada ibu bapa untuk ibu bapa laksanakan dengan anak-anak walau di mana jua mereka berada. Laman kelas Google ini juga sangat menarik kerana boleh dibuat dalam telefon ataupun laptop, kerana kanak-kanak zaman sekarang lebih berminat kepada gadget-gadget seperti telefon dan juga tab. Jadi ibu bapa boleh membimbing anak-anak sambil bermain tab, boleh melakukan latihan-latihan yang disediakan oleh guru-guru mereka. Yang seterusnya adalah surat ataupun surat berita. Surat ini adalah melalui guru, dan juga setiap perkara ataupun info maklumat boleh ditulis di dalam surat tersebut dan dikirimkan kepada anak-anak, dan anak-anak pula akan menyerahkannya kepada ibu bapa ketika mereka berada di rumah. Jadi melalui surat berita ini, ibu bapa boleh membaca dengan lebih detail mengenai info-info yang terdapat di sekolah. Selalunya surat dan berita ini juga ada kelemahan-kelemahannya, seperti anak-anak yang terlupa untuk menyerahkan surat tersebut kepada ibu bapa, jadi menyebabkan komunikasi ini gagal untuk ibu bapa, bagi ibu bapa yang sibuk terutamanya bekerja sehingga malam hari. Okey, yang seterusnya adalah aplikasi mesej. Okey, komunikasi cara aplikasi mesej ini adalah yang paling berkesan bagi pendapat saya, kerana di tadbikah saya sendiri, saya menggunakan info ataupun menyampaikan maklumat semua melalui aplikasi mesej. Kerana aplikasi mesej ini pada awal tahun lagi telah saya ciptakan satu grup kelas untuk semua ibu bapa dan waris terlibat di dalam grup tersebut ataupun kumpulan tersebut, dan ianya amat mudah dan memudahkan kerja saya, kerana hanya menghantar sekali saja mesej ataupun info dan maklumat terus sampai kepada semua waris yang ada di kelas, anak-anak mereka ada di kelas saya. Jadi aplikasi mesej ini lebih berkesan dan lebih cepat sampai, dan ibu bapa lebih berminat dengan aplikasi mesej kerana mereka terus boleh respon di dalam grup tersebut sekiranya info-info yang kurang jelas boleh terus ditanya kepada guru pada masa ketika itu juga. Baiklah, untuk komunikasi yang seterusnya, iaitu komunikasi yang ketujuh adalah tinjauan ibu bapa. Tinjauan ke atas ibu bapa ni contohnya seperti susulan ke rumah kanak-kanak. Susulan ini boleh dibuat apabila guru mendapat tahu anak murid sakit ataupun meraihkan apa-apa majlis di rumah anak-anak murid. Guru boleh membuat secara tidak langsung boleh membuat susulan ke rumah murid-murid tersebut dan berjumpa dengan ibu bapa mereka. Okey, yang seterusnya adalah komunikasi yang seterusnya, yang ke-8, iaitu sijil tingkah laku yang baik kepada kanak-kanak. Guru-guru boleh menyediakan sijil-sijil tingkah laku yang baik untuk kanak-kanak daripada pemantauan guru semasa kanak-kanak berada di tadbikah. Dan guru-guru boleh memberi imbuhan kepada kanak-kanak sekiranya berkelakuan ataupun bersikap baik dengan menyerahkan sijil dan juga sagu hati sebagai contoh untuk menarik perhatian mereka untuk bersikap dengan lebih baik. Dan yang terakhir pula adalah komunikasi
secara hasil kerja kanak-kanak, iaitu setiap orang kanak-kanak bolehlah guru menyediakan fail kepada mereka, dan setiap fail kanak-kanak tersebut diisikan dengan hasil kerja yang telah kanak-kanak lakukan di sekolah. Dan apabila ada sesi perjumpaan ataupun ibu bapa bersoal mengenai prestasi anak-anak, guru-guru boleh menunjukkan hasil kerja mereka dengan menyerahkan fail-fail anak-anak yang mengikut individu masing-masing. Baiklah, kesimpulannya di sini adalah dalam kehidupan seharian kita, komunikasi adalah sesuatu perkara yang sangat penting. Ini kerana tanpa berkomunikasi tidak akan wujudnya masyarakat yang aman dan harmoni. Selain itu juga, komunikasi dapat mengeratkan hubungan di antara kedua-dua belah pihak dengan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi semasa berkomunikasi dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.